dan abdu wa rasuluh amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata al khair ibtigha'i wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Okay, insyaAllah kita akan teruskan dengan tajuk yang kelima daripada bab adab, iaitu tajuk adab ta'allumi, adab belajar. Kita dah pernah ni, tapi kita akan ulang kaji lah. Tengok dia sebut zikru mafhumi murabbi, zikru dalilun nakliyu ala adabi muta'alim, menyebutkan kefahaman tentang apakah yang dimaksudkan dengan al-murabbi. Zikru dalilun nakli, menyebutkan dalil nakli ala adabil muta'allim, atas adab pelajar, nahwil murabbi, terhadap guru. Zikru dalilun nakli, menyebutkan dalil nakli ala ahamiyatu ta'allumi, tentang kepentingan belajar. Bayanu makanatul murabbi, menerangkan tentang kedudukan guru, wal muta'allimi, dan pelajar, fil Islam, dalam Islam. Tawdihul adabul muta'allim, menjelaskan tentang adab-adab pelajar, ala nafsihi, terhadap dirinya, fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Tawdihul adabul muta'allim, menjelaskan adab-adab pelajar, ma'asdiqai, bersama dengan sahabat dia, fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Dan yang terakhir, mulazamatu talabul ilmi, melazimi menuntut ilmu. Jadi yang ini kita akan pelajari dalam bab yang kelima ini, dalam bab adab, daripada tajuk yang kelima. Mafhumul murabbi, kita tengok pada objektif kita yang pertama, iaitu al-murabbi wa kita tengok apakah yang ditakrifkan dengan murabbi. Kita baca dulu baru kita fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan murabbi. Al-mihnatu tarbiyatu la tusawiha mihnatun fi fadli wa rif'atin. Wazifatul murabbi min ashrafil wadha'ifi wa a'laha. Wa kullama kana madatul ilmiyati ashrafu wa anfa' irtafa'a sahibuha syarifan wa rafa'an. Qala al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, faman alima wa amila wa 'allama fa huwa alladhi yud'a aziman fi malakuti samawati, fa innahu kasyamsi tudai li ghairiha wa ya mudi'atun fi nafsiha, wa kal miski alladhi yutayyibu ghairi wa huwa tayyibun. Tu tak ada ni dia lebih pada pendidikan. Ni takrif dia ialah pendidikan. Okey, tak apa. Kita terus kepada yang ni tak ada dia punya ni. Kita terus kepada yang seterusnya, pada dalilun nakliyu ala adabil muta'alim. Dalil nakli atas adab pelajar, nahwi, terhadap al-murabbi, guru. Dalil yang pertama daripada Al-Quran, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Surah Al-Kahfi ayat 66. Surah Al-Kahfi ayat 66. Jadi dia kata Musa, Sayyidina Musa, Nabi Musa, kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, adakah aku boleh ikut engkau, ala an tu'allimani, supaya engkau boleh ajarkan aku, mimma 'allamta rusyda, daripada apa yang kau diajarkan oleh Allah Taala. Ini Nabi Khidir diajarkan oleh Allah Taala, adapun Nabi Musa nak belajar pula dengan Nabi Khidir. Tu kita kena jaga adab. Nak belajar mesti kena jaga adab, iaitu apa?
Nak belajar mesti minta izin dulu. Nak belajar kena minta izin. Nak masuk kena minta izin. Nak keluar kena minta izin. Jangan suka-suka hati itu adab yang pertama. Minta izin. Wahada soalun mulatifun. Ini adalah soalan. Ni ambil ayat Quran ni, lepas tu ambil buka kamus perkata dan terjemahlah perkata. Wahada soal, ini ada soalan. Mulatifun, yang lemah lembut. Mubalighun, yang membawa. Al-mubalighun, yang membawa fi husnil adab, kepada baiknya adab. Cakap dengan cikgu kena baik-baik, tak boleh makan hamun cikgu. Tak boleh cakap aku hang, kena ada adab. Mesej cikgu, Assalamualaikum, bagi salam dulu. Nak bagi mesej dengan cikgu, janganlah waktu orang nak tidur baru bagi mesej, pukul 1 baru nak bagi mesej. Bagilah pada waktunya sepatutnya kan. Waktu apa? Waktu sekolah bagilah mesej kan. Ini waktu nak semayang bagi mesej. Itu tak patutlah tu kan. Okey. Keduanya, dalilu ala sunnah. Dalil daripada hadis lah pula kan. Jadi sebut an Ubadata bin Samiti, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, laisa minna, bukanlah di kalangan kami. Nabi kata, bukanlah di kalangan kami man lam yujilla. Siapa-siapa yang yujilla, memaksa-maksa kabirona, di kalangan orang tua. Tak boleh paksa orang tua. Orang tua kita kena hormat. Jangan paksa-paksa orang tua. Wa yarham saghiruna. Dan dia menyayangi, saghiruna, orang yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina, dan dia kenal siapa orang yang alim. Dia kenal siapa orang yang alim. Maksudnya kita kena tahulah, kalau orang tu alim, orang tu ada ilmu, kita kena hormat dia. Kan? Kalau orang tu muda, kita kena sayang kat dia. Kalau orang yang tua, kita kena hormat dia, jangan paksa-paksa dia, jangan tekan-tekan dia. Itulah. Itu hadis Nabi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga kita tengok daripada objektif yang ketiga, dalil nakli ala ahamiyatut ta'allumi. Tentang kepentingan belajar. Kita tengok kepentingan belajar. Apakah kepentingan belajar? Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat alladzina amanu minkum, yang mana beriman di kalangan kamu. Wallazi, dan yang utul ilma, diberikan akan ilmu, darajat, akan satu darjat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Darajat ini disebutkan satu darjat ni di antara satu darjat ke satu darjat sama dengan ibarat langit dunia dengan langit arasyah, dia punya jauh. Sebab tu kita kena, kalau kita nak martabat macam tu, kita kena jadi orang yang ada ilmu. Lepas tu orang jadi ilmu tu pastikan dia beramal lah dengan apa yang dia ada ilmu tersebut. Lepas tu yang seterusnya, dalilun minas sunnah. Dia kata daripada sunnah, sebut an Anasin, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man kharaja, sesiapa yang keluar, fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu, fa wa fi sabilillah, seolah-olah dia tu berada di jalan Allah, hatta yarji, sehingga mana dia balik. Tu macam antum lah kan. Antum datang buka, walaupun buka Google Meet je, tapi jaga adab. Kan? Kopiah pakai. Kan? Kopiah pakai, tulis, tak main game depan laptop tu kan. Depan ni. Orang duk ngajak, dia ngajak belajar betul-betul, tak main game, tak buat benda lain. Tak makan dan minum dalam kelas kan. Dalam kelas, walaupun kelas ni saya tak nampak kan. Pasal tak ada pun yang buka kamera kat sini, semua orang tak buka kamera.
Kan? Semua tak buka kamera. Kan? Apa yang berlaku? Allah angkat, Allah seolah-olah dia tu di jalan Allah. Kalau dia tak jaga adab, dia tak ada lah, dia tak termasuk dalam golongan yang Allah sebut ni. Sebab apa? Ini kita cerita tentang adab orang yang menuntut ilmu. Dia kena buat adab orang kalau nak dapat taraf orang menuntut ilmu, dia kena buatlah cara orang menuntut ilmu. Macam mana beradab kan, pakai baju elok-elok kan, ada buku, menulis dengan elok-elok. Itu. Baru dapat pahala berjuang di jalan Allah. Besar pahala berjuang di jalan Allah ni. Apalah besar. Kan kalau orang yang orang yang berjuang di jalan Allah ni, yang jihad fisabilillah ni, Allah redha kat dia sampai dia boleh membebaskan 70 orang siapa-siapa je dia nak. Daripada api neraka. Punya besarnya pahala orang yang berjuang fi sabilillah. Kita tu tak adalah sampai mengangkat senjata, just belajar je tapi tak sanggup nak korban kita punya ego kita, nak korban kita punya nafsu kita kan. Itulah sikit lah kan. Sehingga mana dia kembali. Sepanjang mana kelas kita ni berjalan, kita jaga adab, insya-Allah dapat pahala. Dan seterusnya, makanatul murabbi, kedudukan guru wal muta'allimi fil Islam, dan pelajar fil Islam, dalam Islam. Okey, tengok lil murabbi, kita baca dulu lepas tu saya tunjukkan point. Lil murabbi daurun kabirun fi bina'il hadarat. Innahu huwa amilun asasiyun fi najahin amaliyatin atarbawiyatin wa ta'limiyatin. Kan? Okey, sampai sini. Lil murabbi sampai kepada wa ta'limiyatin. Lil murabbi, bagi guru, daurun, peranan, kabirun, yang besar, fi, pada, bina'in, pembinaan, al-hadarati, kemajuan. Innahu, bahwasanya murabbi, wal amil, iaitu penggerak, al-amil, penggerak, al-asasiyu, yang paling asas, fi najahin, pada keberjayaan, al-amaliyatu, aktiviti, at-tarbawiyatu, pendidikan, wa ta'limiyatu, dan pembelajaran. Baca lagi, lepas tu baru tunjuk point. Fadzalika laisa min salihil umami wala min salihil ajyali an tudi'a makanatu murabbi wa walladhi yahmilu ahsanu a'ba'i wa wa ad-da'watu ilallah wal amalus salih. Okey, ambil kat situ point dia, fahuwa sampai kepada wal amalus salih. Fahuwallazi, merekalah, fahuwallazi, merekalah, yahmilu, menanggung, ahsanu, sebaik-baik, al-a'ba'i, tanggungjawab, al-a'ba'i, tanggungjawab, fahuwa da'watun ilallah, iaitu dakwah kepada Allah, wal amalu, dan pekerjaan as-salih, yang baik. Itu poin yang kedua. Daripada fahuwa sampai wal amalu salih, poin yang kedua. Poin yang ketiga ambil daripada qala Allah Ta'ala sampai kepada wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan, siapa-siapa yang baik kata-kata. Wa man ahsanu bilallah qawlan, wa man, dan sesiapa, ahsanu, lebih baik, qaulan, akan kata-kata, mimman, daripada sesiapa, da'a ilallah, menyeru pada Allah Ta'ala, wa amila soleh, dan beramal soleh, qala, katakanlah kepada mereka, innani minal muslimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang beriman. Ini kata Allah lah, kan? Boleh rujuk balik kepada
surah Al-Fusilat, terjemahkan perkata. Itu poin yang ketiga daripada objektif ini. Jadi, tak baca lagi. Wal Islamu da'a ila ummatihi ta'allumil ilma baina yadayhi murabbi. Fa inal Islam yura'i wa yukarrimu al-muta'allimu biwa'di ajrin wa masubatin azimatin minallah. Okey, ambil kat situ fa innal Islama sampai minallah. Poin yang keempat. Poin yang keempat apa? Fa innal Islama sampai minallah. Fa'inal Islama, maka sesungguhnya Islam. Maka sesungguhnya Islam yura'i, mera'ikan. Wa yukarrimu dan memuliakan al-muta'allimi, pelajar. Tadi guru, ni pelajar pula. Biwa'din, dengan janji baik. Apa janji baik je? Pertama, al-ajrun, pahala. Wa masubatin azimatin, dan ganjaran yang sangat besar. Okey. Ini apa dia? Tengok apa yang Allah janjikan. Allah janji apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan, man sesiapa, salaka berjalan, tariqan akan satu jalan, yaltamisu menyampaikan, fihi padanya, ilma akan ilmu, sahalallah Allah memudahkan baginya, tariqan ilal jannati jalan ke syurga. Ni lah besar dia. Siapa yang pergi sekolah je, Allah akan mudahkan dia jalan untuk dia ke syurga. Siapa yang datang Google Meet je, Allah akan mudahkan perjalanan dia untuk masuk syurga. Siapa yang nak beradab dengan guru, Allah akan memudahkan jalan dia masuk ke syurga insya-Allah. Adabun muta'allimi ala nafsi fi talibil ilmi. Ni adab seorang pelajar terhadap diri dia. Dia kena ada adab. Dia kena ada adab dengan diri dia sendiri. Apa adab dia? Yang pertama, ikhlasun niyatulillah. Masuk kelas, aku belajar kerana Allah Ta'ala. Di sebelah saya dah baca, saya dah niat dengan itulah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ah lil huda wa dilalata alal khair li ibtigha'i awajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi, amin. Itu antara banyaklah tu, saya dah ulang banyak kali dah tu kan. Ikhlaskan niat kerana Allah Taala kan. Kedua, at-takhalli bimahasinil akhlak. Kan, at-takhalli berhias bimahasinil akhlak dengan akhlak yang baik. Tak bolehlah kita berakhlak dengan akhlak yang buruk. Kita dah orang yang belajar agama, kena belajar dengan kena beramal dengan akhlak yang baik lah. Tak boleh aku hang kan. Cakap dengan kawan sikit-sikit mencarut kan. Sikit-sikit bodoh, sikit-sikit bangang, semua keluar. Tu tak patut. Itu bukan sifat orang talibul ilmi, orang yang belajar. Tak, itu tak belajar namanya. Itu namanya orang yang tak ada pelajaran. Cakapnya kasar sentiasa. Cakapnya tu tak ada orang, bukan cakap cara orang beradab. Kan? Cara orang ada peradaban, orang ada pernah belajar, bukan cara macam tu. Orang yang cakap kasar macam tu, dia bukannya orang yang ada adab. Seterusnya, al-aklu, makan, biqadarin, dengan kadar, yasirun, biasa, minal halal, yang halal. Kena makan lah. Makan tu boleh, jangan makan sikit-sikit makan. Asal makan je makan. Lepas makan, makan. Makanlah ikut masa, makan ikut kadar, suku-suku separuh. Kan? Ini makan. Kata talibul ilmi tapi makan je, kerja je. Nak masuk kelas pun makan. Dalam kelas makan syinggam, ngunyah, ngungak macam lembu. Bila nak berhenti makannya? Kan? Bila nak berhenti makan? Sepatutnya makan syinggam pun tak boleh.
Ni dalam kelas meet ni duduk dalam kelas. Janganlah makan walaupun cikgu tak nampak. Kan? An yukassara, memperbanyakkan. Minal muzakarah, berbincang. Wal mutalaah, dan ulang kaji. Itu namanya pelajar. Ini lepas buka Google Meet, simpan, tak tahu pergi mana. Makna pun tak tahu ambil ke tak. Kan? Yang kelima, harsu ala kitab, memelihara kitab. Kitab ni buku kena jaga, jangan conteng. Tak habis-habis nak conteng. Buku teks tak conteng, buku conteng pun conteng, buku mewarna pun conteng, buku tulis pun conteng. Kan? Nak conteng letak satu tempat. Ni buku teks jangan conteng, buku latihan jangan conteng, buku nota jangan conteng. Kalau memang itu caranya, tak apalah. Kan? Harsu ala kitabati, memelihara kitab. Kat situ pun boleh baca memelihara penulisan. Kan? Kulli, setiap ma yasma'hu, apa yang dia dengar. Ni ambil makna. Maksudnya kena ambil makna. Jangan tak ambil. Orang penat cakap, penat baca, dia tak buat penuh hand, dia baring lagi. Siap baring lagi, baju pun tak pakai. An ya'khudha nafsahu, menggunakan dirinya biwara'i, dengan warak, fi jami'i sya'ni, pada setiap keadaan. Maksudnya apa? Kita ni warak ni apa? Pastikan tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini orang yang warak, jaga diri dia. Kan? Belajar untuk amal, bukannya belajar tu untuk memenuhkan buku. Kan? Yang belajar tu kita, bukannya buku. Kan? Buku tu hanya apa? Hanya tempat letak ilmu je, supaya kita boleh ulang kaji balik. Kan? Dan yang seterusnya, yang ketujuh, tanzihun nafsu, mencucikan dirinya, anil ma'asi, daripada maksiat, az-zahirah wa batinah, yang zahir maupun yang batin. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Dan yang terakhir, ayyubadiru ila tahsilu, berlumba-lumba, yubadir, berlumba-lumba, ila tahsili, pada menghasilkan, pada melaksanakan. Kan? Wala yaghtarru, dan tidak tidak ghatara, dan tidak tidak mengamalkan bi khada, dengan sebarang penipuan. Kan? Macam-macam kan. Tipu diri sendiri. Nantilah kan, alasan kan, banyak sangat alasan. Khodak ni maksudnya alasan kan. Saya termah tu tipu diri sendiri. Kan, bila nak buat kerja ni, sagilah sikit je Ustaz Ghazali bagi ni, sagi aku petang aku buat petang, kejaplah besok pun boleh, lala tak buat langsung. Tu tipu diri sendiri. Okey, seterusnya yang keenam, adab pelajar bersama dengan kawan-kawan. Kan? Apa adab pelajar dengan kawan-kawan? Kena muzakaratul darsi fi jamaah. Mestilah kita berbincang pelajaran darsi, pelajaran fi jamaah, dalam kumpulan. Ada dah buat kumpulan tapi tak buat juga pembentangan, Allahu Rabbi. Kan? Tak buat juga pembentangan. Pasal apa? Ni tak nak buat, salah menyalahkan. Tu tak ada adab. Tu tak ada adab. Adamul kitman, tidak menipu, tidak menyembunyikan. Adamul kitman, tidak menyembunyikan. Al-ilma, akan ilmu. Wa adamul bakhli, dan tidak bakhil bihi, dengan ilmu. Ilmu itu perlu dikongsi. Kan? Ilmu itu perlu dikongsi. Lainlah kalau guru kata benda-benda yang tak perlu dikongsi, janganlah kongsi kan. Ikut kita kena amanah pada diri kita. Tasji'ul asdiqai, kan? Memberi motivasi. Tasji', memberi motivasi, memberi galakan. Al-asdiqai, kepada kawan-kawan. Alal harsi, atas memelihara. Fi talibil ilmi, pada menuntut ilmu. Kita kena jagalah. Ajak kawan-kawan, kawan mandum sikit, malas sikit, jomlah pergi study, jomlah kita ni, mak bapak kita hantar kita ni atas dasar amanah untuk pergi apa? Pergi belajar. Kan? Tu tasjik lah tu, memotivasikan.
Ihtarus sahibun. Memilih sahabat. As-salih yang baik. As-salih yang baik. Liyu'inihi. Supaya dapat bantu. Supaya dapat bantu fi talabi pada belajar wal fahmi dan memahamkan. Ini pilih kawan yang kaki tidur, kaki main game, kaki macam-macam lah kakinya kat situ kan. Kaki kacau orang, kaki nyakat kan. Kaki ponteng. Kawan macam tu di kawannya. Punya banyak orang yang elok-elok, kawan juga orang yang tak elok. Tak baguslah pilih kawan macam tu. Yang kelima, at-takafuri. Bertolak ansur. Wa ito latul yadi. Dan menghulurkan tangan. Li asdiqai. Bagi kawan-kawan. Al-fuqara'i. Yang miskin. Fi bulghati darsi. Pada mempelajari pelajaran. Pada bekalan pelajaran. Kawan kita tak makan. Bantulah. Ya Allah kan. Saya sebelum PKP itu tengok ada. Kenapa tak makan? Tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Duit kena curi. Kawan tak tolong ke? Kawan tak nak bagi pinjam. Udah. Kan? Bagilah sikit. Kita ada roti bagi sikit. Kan? Bagi sikit. Apa salahnya? Tapi Alhamdulillah lah. Sekolah kita dah mula ada dapur rahmah ni. Ramai yang makan tu. Tapi itulah. Ramai yang menggunakan dapur rahmah ni untuknya tak elok lah. Contohnya dia nak beli handset. Dia nak beli handset. Dia simpan duit belanja dia. Makan daripada dapur rahmah. Sedangkan dapur rahmah ni untuk orang-orang yang betul-betul tak ada duit. And untuk makan. Dia guna dapur rahmah tu untuk berjimat cermat. Tak bagus orang macam ni. Tak bagus. Pasal apa? Dia ambil hak orang lain. Lain. Sampai situ sajalah. Sampai situ saja. Moga-moga Allah bantu kita untuk memahamkan apa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik.